Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 November 2023 bersama saya Pia Ernadia. Seorang pemimpin UMNO berkata PKR kini boleh memahami kesukaran dihadapi UMNO sewaktu menjadi kerajaan sebelum ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zarkashi berkata demikian selepas seorang perwakilan PKR Perak mengkritik peranan jentera penerangan kerajaan masih lemah. Puan memberi reaksi terhadap ucapan perwakilan PKR Perak Wong Chai Yee semasa Perhimpunan Agung Tahunan PKR yang meminta kerajaan perpaduan segera menjawab tomahan. Kita mendapati bahawa penerangan atau respons kerajaan perpaduan terhadap isu agak lemah. Apabila kerajaan membuat keputusan yang tidak popular, yang kontroversial atau diversif, kerajaan masih bertindak agak lembat dalam damage control. Dipercayai ia merujuk kepada kontroversi melibatkan bekas Ketua Pengarah JCOM Muhammad Agus Yusof dan penolong pegawai jabatan itu Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani. Dalam satu hantaran di media sosial, Puan juga mengingatkan kerajaan perpaduan melantik individu kompeten mengetuai jentera penerangan termasuk Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM. Malah katanya kerajaan perlu menggunakan media sosial untuk memberi penerangan kepada rakyat bukannya melalui jabatan yang tidak berfungsi seperti JCOM. Penolong Pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani sedang menerima rawatan akibat mengalami kemurungan melampau. Abdul Wahab yang dijadualkan memberi keterangan kepada pihak polis semalam turut didakwa gagal dihubungi. Memetik portal berita harian, peguamnya Faizal Rahman berkata ia adalah salah faham dan pihaknya sudah menjadualkan semula pertemuan dengan polis bagi memberi keterangan. Mengulas lanjut berhubung tindakan Abdul Wahab mematikan telefon bimbit, Faizal berkata beliau yang mewakili anak guamnya sentiasa berhubung dengan pihak polis. Semalam media melaporkan polis masih mengesan Abdul Wahab bagi membantu siasatan berhubung kes rakaman video perbualan lucah kononnya membabitkan dirinya dan bekas Ketua Pengarah JCOM Muhammad Agus Yusof. Ketua Polis Negara Razarudin Hussein dilaporkan berkata, setakat ini Abdul Wahab belum tampil bagi memberikan keterangan kepada polis. Katanya pelbagai usaha dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman bagi mengesan Abdul Wahab. Pada 17 November lalu, Abdul Wahab dalam satu sidang media di sebuah hotel di Bangi mendedahkan video perbualan bersama Muhammad Agus itu didalangi seorang individu dikenali sebagai Mr. H. Sementara itu, kerajaan tidak berhasrat mengembalikan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kepada Kementerian Komunikasi dan Digital walaupun terpalit dengan kontroversi baru-baru ini. Timbalan Menterinya Teo Ni Cheng berkata ini melainkan jika ada arahan daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memindahkan JCOM. Katanya keputusan untuk meletakkan JCOM di bawah JPM dibuat kerajaan terdahulu di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 2021. Saya kurang pasti apa yang telah dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada masa itu, tetapi setakat ini keputusan oleh kerajaan perpaduan adalah JCOM masih kekal di bawah JPM. Jadi sekiranya pada masa yang akan datang, sekiranya yang amat berhormat Perdana Menteri berhasrat untuk pindah balik JCOM ke KKD, jadi KKD akanlah ikut arahan yang amat berhormat. Sekian sahaja jawapan saya. Terima kasih yang berhormat sekap. Terima kasih. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng sama ada JCOM wajah diletakkan semula ke Kementerian Komunikasi bagi mengelakkan pembaziran wang, pertindihan tugas dan meningkatkan tata kelola. Berita seterusnya, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata Perdana Menteri Anwar Ibrahim perlu menggugurkan menteri tidak berprestasi dalam Jemaah Menteri. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu berkata demikian dalam artikel di portal Singapura Fulcrum. Dalam artikel itu, Khairi berkata melantik Menteri Kewangan kedua yang cekap dari segi teknikal untuk memacu pembaharuan sukar penting bagi rombakan kabinet. Beliau mendapati Anwar gagal memisahkan jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, sesuatu yang dipertikaikannya tanpa jemu ketika menjadi pembangkang.
Mengulas lanjut, Khairi berkata Anwar berkuasa berdasarkan gelombang jangkaan untuk reformasi, tetapi perubahan yang ditunggukan itu tidak kelihatan. Bagaimanapun beliau memuji Anwar atas kemahirannya membentuk kerajaan tidak mungkin, termasuk bekerjasama dengan seteru lama UMNO dan mematahkan cubaan menggulingkannya. Tetapi katanya, Anwar mula hilang daya tarikannya kepada rakyat yang berdepan masalah kenaikan kos sara hidup. Katanya Anwar juga tidak memberi peruntukan sama rata kepada ahli Parlimen Pembangkang yang merupakan tuntutan utamanya ketika menjadi pembangkang. Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy hari ini mengumumkan penubuhan parti baru iaitu Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia (URIMAI). Bekas pemimpin DAP itu berkata dia mengambil keputusan tersebut selepas hilang kepercayaan dengan konsep parti politik berbilang kaum. Katanya kepada pemberita, parti politik berbilang kaum yang ada sekarang tidak mewakili kaum India. Sebagai contoh katanya, DAP dan PKR adalah berbilang kaum yang memiliki anggota kaum India yang ramai. Namun katanya, pemimpin India dalam parti tersebut tidak boleh bersuara dan perlu mematuhi arahan pucuk pimpinan yang lebih fokus kepada kaum masing-masing. Mengulas lanjut, kata Ramasamy, jika ada pemimpin India yang bersuara, maka mereka akan dipinggirkan atau dipecat daripada parti. URIMAI dalam bahasa Tamil bermaksud hak. Terdahulu bekas ahli Parlimen Batu Kawan itu berkata demikian pada majlis pelancaran URIMAI yang bertema Daya Politik Masyarakat yang Tidak Bersuara dihadiri lebih 400 orang. Terdahulu David Marshall yang juga ahli jawatan kuasa interim parti itu berkata permohonan telah dibuat dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Pengerusi Muda Ceras Daniel Lim membidas cadangan PKR Johor agar Kementerian Pendidikan Malaysia KPM membentuk jawatan kuasa khas untuk memantau guru yang tidak menyokong kerajaan. Dia berkata demikian mengulas perwakilan PKR Johor Haryati Abu Nasir yang membuat cadangan itu pada Kongres Nasional PKR 2023. Semalam Haryati berkata terdapat trend membimbangkan dalam kalangan penjawat awam yang secara terbuka menunjukkan penentangan terhadap kerajaan. Kami mohon Kementerian Pendidikan mungkin baik andainya diwujudkan jawatan kuasa pemerhati. Kerana adanya fenomena di kalangan kaki tangan yang membimbangkan, yang tak menyebelahi kerajaan perpaduan. Dalam satu kenyataan hari ini, Lim berkata Malaysia mesti mengamalkan sistem demokrasi bermaksud penjawat awam tidak tertekan untuk memberi sokongan kepada mana-mana parti politik. Menurut Lim, kerajaan perpaduan perlu membuktikan ia mampu menjalankan tugas yang diamanahkan melalui rekod prestasi untuk mendapat sokongan dan kepercayaan rakyat. Justeru dia berharap Kementerian Pendidikan tidak mengambil serius tentang cadangan yang dikemukakan oleh wakil PKR Johor dan terus fokus serta berusaha untuk memantapkan sistem pendidikan negara. Kita ke perkembangan berikutnya. Nasib bekas pengerusi Felda Muhammad Isa Abdul Samad sama ada dibebaskan atau kekal dihukum penjara 6 tahun akan diputuskan Mahkamah Rayuan esok. Muhammad Isa didakwa atas 9 kes rasuah berkaitan pembelian sebuah hotel di Sarawak. Keputusan berkenaan akan diputuskan panel 3 hakim dipengerusikan Wazir Alam Maidin Mira yang bersidang bersama Ahmad Zaidi Ibrahim dan SM Komati Supiah pada jam 9 pagi. Pada 3 Februari 2021, Mahkamah Tinggi mensabitkan Isa 74 atas 9 pertuduhan rasuah RM3 juta berkaitan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak oleh Felda. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhi tertuduh hukuman penjara 6 tahun bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan 54 tahun serta denda RM15.45 juta atau dipenjara 18 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu kemudiannya memfahamkan notis rayuan pada 4 Februari 2021.
Dalam pendengaran rayuan bulan lalu, Peguam Isa Salahuddin Saidin berujar, Hakim Mahkamah Tinggi terkilaf ketika mensabitkan anak guamnya atas kesalahan rasuah apabila mencapai dapatan yang bercanggah antara satu sama lain. Dalam perkembangan terbaru diterima, keputusan rayuan Isa yang sepatutnya dijadual esok ditangguhkan ke tarikh lain. Bagaimanapun alasan penangguhan prosiding keputusan berkenaan tidak dimaklumkan kepada pihak media. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.